Hari ini kumpulan kami akan merakam sebuah video yang berkaitan dengan isu pencemaran alam sekitar fizikal. Jadi sebelum kita semua pergi melihat video yang kami hasilkan, mari kita kenali ahli kumpulan kami. Halo, nama saya Vilna. Hai, nama saya Nurina Nabila binti Zafri. Hai, nama saya Nurmida. Hai, saya Evi Sepedamianus. Hai, nama saya Narisa binti Sadri. Pencemaran alam sekitar fizikal ini merupakan salah satu isu serius bagi umat manusia di bumi dan perlu diberi perhatian yang mendalam. Geografi merupakan sebuah bidang yang bersifat dinamik, yaitu akan sentiasa mengalami perubahan. Ia akan memberikan impak positif maupun negatif kepada bumi, khususnya kepada alam sekitar fizikal. Namun, perubahan yang berlaku kini secara jelas telah memberikan impak negatif kepada alam sekitar fizikal bumi. Seperti yang diketahui oleh semua, terdapat 4 komponen dalam sistem bumi, yaitu atmosfera udara, litosfera tanah, biosfera tumbuhan, dan hidrosfera air. Komponen-komponen inilah yang akan terkesan akibat daripada kebejatan manusia pada masa kini. Akan tetapi, terdapat beberapa langkah yang telah dijalankan untuk mengatasi isu ini. Pencemaran air juga menjadi salah satu isu pencemaran alam sekitar fisikal. Menurut sumber berita harian pada 13 Mac 2023, Malaysia juga berdepan dengan ancaman diskobaran dari laut yang berpunca daripada mikroplastik dan juga pembuangan sisa air terawat daripada loji nuklear ke dalam air. Ini menyebabkan ancaman utama kepada kehidupan akuatik maupun terhadap ancaman kepada kesihatan manusia. Profesor Dr. Zaidi Ebong, yaitu merupakan profesor daripada Jabatan Fizik dan Kimia, Fakulti Sains Penggunaan dan juga Teknologi UTHM berkata, tuduhan pencemaran ini mampu memusnahkan ekosistem kehidupan laut sekaligus menjejaskan keterjaminan makanan dunia. Disebabkan oleh sifat plastik yang tidak mudah terurai meskipun berbelasan tahun di dalam laut, menyebabkan ia mudah ditelan dan terkumpul di dalam badan dan tisu kebanyakan organisma. Lebih-lebih lagi, kehidupan akuatik yang berada di dalam laut seperti ikan, penyu dan juga lain-lain. Kesannya ia lebih memudaratkan apabila partikel mikroplastik ini terperangkap dalam insang. Sekaligus plastik proses mikro ini akan menyerap ke dalam tisu haiwan di laut. Seterusnya sumber perikanan ini akan tercemar dan menjadi santapan masyarakat. Berdasarkan statistik World in Data (OWD), merekakan 8 juta tan bersama 3% bahan buangan plastik global akan mengalir ke laut menerusi pelbagai sumber pelepasan. Manakala di Malaysia pula dianggarkan secara purata sebanyak 9 bilion tan plastik digunakan oleh rakyat setiap tahun dan sebahagian besarnya juga berakhir di lautan. Itulah dia. Salah satu pencemaran alam sekitar fizikal adalah pencemaran udara. Pencemaran udara berlaku disebabkan oleh kehadiran bahan pencemar seperti karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida dan bahan pencemar yang lain yang secara berlebihan di ruang udara sesuatu kawasan. Keadaan ini jelas menyebabkan kualiti udara sesuatu kawasan semakin merosot. Antara salah satu contoh ketara yang kita boleh dilihat adalah kejadian jerebu yang berlaku di Singapura pada tanggal 7 Oktober 2023 yang telah dikeluarkan oleh liputan Awani. Keadaan ini dipercayai berpunca daripada kebakaran hutan yang berlaku di Indonesia. Akibat daripada tiupan angin
dari tenggara ke selatan menyebabkan jerebu bergerak ke Singapura. Keadaan ini sekaligus menyebabkan kepulan asap dan bahan pencemar bergerak ke ruang udara Singapura, menyebabkan ruang udara Singapura menjadi tidak sihat dan kualitinya semakin merosot. Keadaan ini juga dapat dilihat melalui nilai indeks piawaian pencemaran udara di Singapura yang tercatat sebanyak 109 PSI, dan jelas terlihat bahwa nilai indeks ini sangat tinggi dan tidak biasa daripada sebelum-sebelumnya. Oleh hal yang demikian, punca utama daripada pencemaran udara berlaku adalah disebabkan oleh kebakaran hutan di sesuatu kawasan. Menurut Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, pencemaran udara boleh berlaku secara semula jadi ataupun melalui aktiviti manusia. Langkah yang proaktif perlu dilakukan bagi mengatasi pencemaran udara supaya tidak tercemar ke ruang atmosfera. Langkah yang perlu dilakukan bagi mengatasi pencemaran udara adalah melalui kesadaran orang awam. Menurut berita Awani pada 3 Oktober 2023, kualiti indeks pencemaran di Malaysia mengalami kemerosotan. Hal ini berlaku kerana terdapat segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab melakukan pembakaran secara terbuka. Keadaan ini telah menyebabkan berlakunya jerebu sehingga menyebabkan kesehatan manusia terjejas. Seterusnya, langkah yang perlu dilakukan bagi mengatasi masalah pencemaran udara ialah melalui penguatkuasaan undang-undang. Pihak kerajaan telah menandatangani beberapa perjanjian melalui ASEAN, salah satunya ialah Strategic Plan for the Environment bagi mengatasi masalah pencemaran udara yang merintasi sempadan. Bukan itu sahaja, pihak kerajaan juga telah mewujudkan beberapa akta, salah satunya ialah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Akta ini diwujudkan bagi mengawal tindakan orang awam supaya tidak melakukan pembakaran secara terbuka. Setiap masalah pencemaran air yang timbul pasti ada jalan penyelesaiannya. Oleh itu, dalam usaha untuk mengekalkan kualiti sumber air yang bersih agar terus terjamin dan berkekalan adalah melalui langkah pendidikan. Pendidikan ini dia terbahagi kepada dua, yaitu pendidikan formal dengan pendidikan tidak formal. Pendidikan formal ini adalah dijalankan di sekolah, di mana guru-guru mengajar dan melalui subjek geografi dan pendidikan moral agar mendidik pelajar untuk tidak membuang sampah di mata tempat dengan menerangkan apakah kepentingan menjaga kualiti sumber air. Manakala bagi pendidikan tidak formal ini adalah berlangsung di rumah, di mana ibu bapa menerapkan ataupun mengajar anak-anak mereka agar tidak membuang sampah di kawasan yang tidak sepatutnya, seperti ke dalam sungai ataupun di kawasan pantai. Langkah yang seterusnya adalah melalui peningkatan penguatkuasaan undang-undang, di mana pengubalan akta itu amat penting. Contohnya akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984, di mana akta ini memberikan kesadaran kepada orang ramai jika mencemarkan kawasan pantai ini mereka akan dikenakan denda ataupun hukuman. Oleh itu masyarakat sekitar ini akan mengambil iktibar ataupun teladan daripada akta ini untuk tidak akan melakukannya lagi. Oleh itu masalah pencemaran air ini dapat diatasi. Akibat daripada pencemaran alam sekitar yang semakin berleluasa pada masa kini, semua pihak hendaklah bekerjasama dalam melaksanakan langkah-langkah yang strategik untuk menangani dan mengurangi isu ini daripada terus berleluasa agar bumi dapat dipelihara serta dipelihara untuk dinikmati oleh manusia serta generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih.